العلماء والشهداء والصالحين شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah dengan izinnya pada kesempatan yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini dapat sama-sama kita manfaatkan untuk kita meneruskan lagi pengajian berkitab kita. InsyaAllah kita menggunakan kitab Minhaj Ulumul Fiqh, dan pada malam ini sambungan kita pada fasal yang ke-19, masih lagi fasal yang ke-19 berkenaan muamalat. Dan sambungan kita pada halaman yang ke-203, 203, yang mana kita diperhidangkan oleh pengarang kitab kita ini dalil-dalil yang berkaitan dengan pentingnya kita berusaha. Salah satu daripada tanggungjawab kita di atas muka bumi ialah bermuamalah, yakni bekerja untuk mencari nafkah untuk diri sendiri dan begitu juga untuk memakmurkan dunia ini. Sebab di samping kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas utama kita sebagai manusia ini adalah khalifah di atas muka bumi untuk meneruskan ataupun menjalani sebuah kehidupan yang rutinnya ada makan dan minum, ada perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu untuk dipenuhi, dan seterusnya untuk membantu untuk mencapai kesempurnaan dan juga menuju kejayaan, iaitu melaksanakan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Baik, sambungan kita pada malam ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Dalam mencari kehidupan dan rezeki, seseorang itu wajib berusaha untuk mendapat rezeki-rezeki yang halal. Misalnya berniaga, bertani, bertukang, berternak dan sebagainya. Perusahaan atau pekerjaan secara halal dari apa sahaja jenis perusahaan atau pekerjaan adalah wajib bagi setiap orang Islam melakukannya. Ini berkaitan dengan kewajipan kita apabila kita hidup di atas muka bumi ini untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup kita, maka kita kena berusaha
berdasarkan setiap bakat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Setiap bakat tu maknanya masing-masing dia adalah kelebihan. Bukan semua kita ni sama. Kadang-kadang selalunya kita lahir daripada keluarga yang sama tetapi memiliki bakat yang berbeza. Adik-beradik 6 orang, 7 orang. Tapi setiap orang tu berbeza. Berbeza dari segi kelebihan, berbeza dari sudut keinginan dan juga dari sudut kerja-kerja yang dia nak buat itu berbeza. Tak boleh nak paksa tak tu. Walaupun mak ayah ni mungkinlah daripada awal kehidupan anak-anak tu membesar, kita datuk dah pergi sekolah sekian-sekian, nak jadi sekian-sekian. Tapi biasanya walaupun apa pun yang kita cadangkan, anak-anak ni dia ada juga, dia punya keinginan sendiri yang dia nak buat, yang dia ingin. Sebab tu kita tak boleh nak terlalu memaksa, cuma kita boleh mendorong apa yang perlu dia ada dan selebihnya dia kena usahalah untuk memenuhi keperluan hidupnya selepas dia dah sampai peringkat orang yang nak menghidup sendiri. Sebab memang fitrah kita begitu dalam kehidupan kita. Maka sebab itu dalam memenuhi fitrah itu, untuk kita meneruskan kehidupan kita, salah satu daripada tuntutan kita ini ialah mencari yang halal. Itu cabaran kita. Cabaran kita di atas muka bumi ni, maknanya fitrah itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Kemudian dalam kehidupan kita ini, untuk memenuhi fitrah itu, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membuat pilihan. Dalam banyak-banyak apa yang ada di atas muka bumi ini, dari sudut apa yang kita nak perolehi untuk memenuhi keinginan nafsu kita, dari sudut makannya, keperluan apa kehendak dan sebagainya, maka Allah Ta'ala telah mendetakkan satu garis panduan supaya kita memilih benda-benda yang halalan tayyibah sahaja. Dan kalau kita pilih yang haram pula, dia akan membawa kemudaratan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab yang halal tu ada kebaikan, yang haram itu pula ada keburukan. Sebab itu Allah Ta'ala Tuhan yang mencipta, dia lebih mengetahui. Maka apa yang Allah Ta'ala suruh untuk kita dan apa yang Allah Ta'ala haruskan untuk kita mengambil dan melaksanakannya, maka itu adalah kebaikan kepada kita. Manakala apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang Allah Ta'ala tegah dan apa yang Allah Ta'ala tak izinkan kepada kita untuk lakukan, maka biasanya dan memang itu adalah hakikatnya, ia memiliki sesuatu yang buruk kepada kita dan tidak ada kebaikan sikit pun. Walaupun mungkin ada sebahagiannya kata ada kebaikan, tetapi kebaikan itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya yang diperolehi oleh manusia. Macam arak lah yang Allah Ta'ala haramkan. Walaupun pada permulaannya menjadi adat orang Arab sebelum Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi kita SAW pengharaman arak, maka diamalkan, diminum sebagai minuman biasa oleh golongan Arab. Kemudian Allah Ta'ala menghentikannya secara berperingkat-peringkat dengan secara memujuk pula. Dan Allah Ta'ala turunkan ayat, janganlah kamu hampir solat ketika kamu dalam keadaan sukara, dalam keadaan mabuk. Itu cara yang lembut Allah Ta'ala hindarkan, suruh tinggal sikit-sikit. Kemudian mai ayat pula yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, walaupun arak ini baik bagi kamu, kamu kata baik, tetapi hakikatnya dia adalah sesuatu yang memudaratkan selepas daripada itu. Dan peringkat yang kedua, kemudian peringkat yang ketiga, Allah Ta'ala haramkan terus. So maknanya di situ memang kita nampak setiap sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya, Allah Ta'ala itu kebaikannya sangat terselah. Cuma kita saja yang tak perasan. Maka sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, apabila kita dah tahu dah dari sudut manfaat dia, maqasid dia, apa dia maksudnya? Maksud dia. Maksudnya, kalau dulu kita kitab turas dulu kita kata hikmah. Tapi mai yang bahasa moden sikit dia kata maqasid. Maqasid dengan hikmah tu sama je. Cuma bentuk sebutan yang berbeza. Maqasid nampak dia advance sikit. Tapi orang dulu hikmah. Hikmah syariat tu apa dia? Jadi maqasid ataupun maksud pada pensyariatan itu adalah kebaikan untuk manusia. Untuk menjaga diri kita daripada kemusnahan
kerosakan, kesakitan dan juga bala bencana. Allah Ta'ala nak hindarkan kita daripada itu semua. Maka sebab itu Nabi SAW ada menyebutkan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Nabi, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari kehidupan, yakni rezeki yang halal adalah wajib bagi setiap orang Islam. Menuntut yang halal itu adalah suatu kewajipan. Maknanya kita kena cari yang wajib. Kalau kita tak usaha mencari, maka kita dikira orang yang derhaka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tuntut yang halal saja. Kena mencari yang halal. Sebab itu dalam kita nak makan, kita nak minum, mungkin negara kita ni agak mudah dah. Memang kita fokus kepada yang halal-halal. Cuma kalau penyediaannya bukan daripada orang Islam, mungkin kita ragui tentang kehalalan dia. Cuma sekarang ni agak agresif Malaysia lah, yang sangat-sangat menjaga logo halal, kemudian industri halal. Maka ada pula bahagian yang khusus untuk menjaga yang halal sampai ke luar negara mereka duk pergi cek mana-mana barang yang nak masuk dalam Malaysia, sebelum nak masuk dia pergi cek mesti logo tu logo yang diiktiraf untuk halal tu. Pasal apa mereka sanggup buat macam tu? Pasal apa bersusah payah tu? Pasal sampai ada departmen ataupun jabatan yang khusus berkenaan dengan halal, kerana tuntutan itu adalah suatu kewajipan. Kewajipan merupakan suatu kewajipan yang bersifat fardu ain, bukan bersifat fardu kifayah lagi dah. Fardu ain kepada semua orang untuk mencari yang halal, maka pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakannya. Jadi Malaysia agak agresif dah, alhamdulillah. Kalau negara-negara Arab pun tak seagresif kita. Mereka tak berapa nak jaga sangat halal-halal ni, tapi Malaysia. Sebab tu kalau main logo daripada Malaysia, insya-Allah kita boleh iktiraf. Walaupun tak 100% lah, tapi dia punya pengiktirafan itu diterima pakai. Sebab tu kalau kita pergi luar negara, dia agak sulit sikit. Dari sudut kita nak makan, nak pergi kedai dan sebagainya. Tapi ada orang yang jenis musafir ataupun jenis melancong ni, dia tak kira. Dia kira boleh makan, bukan babi, dia dah. Jangan ada juga benda-benda penyediaannya itu. Kalaulah tidak halal, dia akan memberi kesan kepada tubuh badan kita. Kesan yang paling ketara ialah pada hati. Bukan pada yang jasad jasmani ni. Dari sudut orang kata tenaga dan sebagainya. Tetapi kesannya ialah dari sudut hati yang akan menghalang nur Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam hati. Itu punca-punca lah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayah, itu tak ada kira tu semua. Tapi kita sebagai orang Islam mesti menjaga perkara tersebut kerana dia sikit sebanyak memberi kesan kepada hidayah Allah Ta'ala ataupun nur yang akan masuk ke dalam hati-hati kita. Baik, sebab itu Nabi meletakkan mencari yang halal itu adalah suatu kewajipan yang mesti kita tuntut. Baik, berdasarkan kepada hadis tersebut, maka setiap orang Islam dalam mencari kehidupan dan rezeki tidak seharusnya memilih sesuatu kerja ataupun usaha, kerana yang menjadi pokok utama dan yang penting di dalam satu pekerjaan ataupun perusahaan itu ialah kerja-kerja ataupun usaha-usaha yang halal yang boleh memberi manfaat dan faedah kepada pekerja-pekerja dan pengusaha-pengusaha tadi. Maknanya dalam kita mencari kehidupan ni, yang penting ialah halal. Bukan dari sudut yang labanya, keuntungannya. Tapi yang penting itu ialah halalnya. Kerana di sana ada keberkatan. Berkat itu bukan pada banyaknya. Berkat itu adalah pada kesempurnaannya dan kecukupannya kepada kita. Kadang-kadang banyak pun tak cukup. Tapi kalau berkat itu walaupun sedikit, dia cukup dan memberi kepuasan dan juga kecukupan kepada kehidupan kita. Itu berkat. Sebab itu berdasarkan pada hadis ini, pengarang kitab kita ni menyebutkan tentang pentingnya kita berusaha itu adalah untuk mendapatkan manfaat daripada yang halal dan tidak bercanggah pula dengan muamalah Islamiyah.
Dan dalam kerja tu pula ialah sesuatu pekerjaan yang mestilah menepati prinsip-prinsip syarak dari sudut atau cara pekerjaannya. Sebab untuk menghasilkan rezeki, menghasilkan pendapatan tu mestilah dengan cara yang halal. Tidak ada penipuan, tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman. Sebab benda-benda yang semua ni, kalau riba, dia ada kezaliman kat situ dan penindasan. Dan begitu juga kita menipu dan ada juga kezaliman kat situ. Jadi prinsip asas dalam bab muamalah ini ialah menjaga maslahah. Sama ada dari sudut orang yang mengambil manfaat dan orang yang memberi manfaat. Kedua-dua pihak ini mestilah dijaga. Sebab itu dalam konsep jual beli, sebab muamalah ni dia lebih kepada pertukaran. Pertukaran tu sama ada pertukaran barang dengan nilai, duit, ataupun pertukaran perkhidmatan dengan duit. Sebab ada orang juga mencari satu keberuntungan dengan perkhidmatan. Dia mengajar, maka dia dapat duit. Maka itu adalah bersifat khidmat, upahan dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam bab muamalah yang menuntut kita untuk mencari yang halal. Kalau nak berkhidmat ni bentuk apa yang kita nak tengok yang halalnya? Itu khidmat yang disediakan. Macam mana khidmat itu? Kemudian ada tak unsur-unsur penipuan? Ada tak unsur-unsur pembaziran? Ada tak unsur-unsur yang bercanggah dengan syarak dari sudut bermuamalah ataupun dari sudut penampilannya? Maka itu semua kena diambil kira untuk menghasilkan sesuatu manfaat daripada pekerjaan itu. Jadi maknanya dalam bab muamalah ni ditekankan ialah perkara yang kita nak capai itu mestilah halal dari segi konsep dan juga dari sudut penerimaan dia. Baik, berhubung dengan pekerjaan dan perusahaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahawa baginda telah ditanya bersabit dengan pekerjaan dan perusahaan yang lebih baik. Maka orang pernah bertanya kepada Nabi, apakah usaha yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab. Orang tanya ni, ayat ni, hadis ni ditanya dengan soalan. Ayul kasbi atyab? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Atau kama qala. Ditanya kepada Nabi, apakah perusahaan ataupun pekerjaan yang paling baik? Apakah yang paling baik? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, perusahaan ataupun pekerjaan seseorang yang paling baik ialah mereka yang berusaha, yakni bekerja dengan tangannya sendiri. Maknanya mereka berusaha bekerja. Bukan jenis duduk saja dapat duit. Tapi ada juga lah ni memang kerja lagu tu. Ada orang kata goyang kaki dapat duit. Ada orang picit-picit dapat duit. Kan? Jadi dia usaha lah tu. Picit-picit, mencik-picit macam-macam ni. Tukang yang main type-type tu pun picit-picit lah. Kan? Mudah lah, kerja lah. Jadi maknanya yang penting usaha. Dan rezeki yang tak baik ni ialah orang yang meminta-minta. Dia dapat juga. Duduk tepi jalan, duduk buat macam-macam lah alasan, sakit ke, dia duduk kata dia ni tak cukup duit ke, kan? Ada orang, lah ni banyak jenis scammer tuan-tuan. Dulu orang duduk scammer orang awam, ada juga lah ni orang duduk scammer ustaz-ustaz. Kata ustaz-ustaz banyak duit, ada sama macam orang lain juga. Tapi dia duduk scammer, kan? Hantar, kata sakit, buat main dengan sorak lah apalah. Jadi kita ustaz-ustaz pun ada rangkaian ke. Kita duk tanya, kawan ni macam mana? Duk kampung hampa ke? Kata ni mohong lah, ustaz-ustaz duk layan. Rupanya memang ada jenis yang macam tu. Kan? Dia kata tak dapat zakat lah, apalah. Kita tanya kawan-kawan zakat, macam mana dia ni? Dia ni dah dapat lama dah. Tak pernah cukup. Dia seronok kerja lagu tu. Kan? Ada pula alasan nak kena keluar rumah tiap-tiap bulan. Kan? Dia ingat kita tak ingat pun. Kan? Selang 2 bulan yang tak pula, dia kata nak kena pindah lagi. Kan? Berapa kali punya kerap nak pindah, hak bini nak beranak berkali-kali pun ada. Kan? Macam-macam. So maknanya pendapatan yang macam tu
Tak baik lah. Walaupun halal lah kan orang bagi. Cuma cara dia minta tu. Cara dia minta tu tak kena dengan penipuan. Orang simpati, akhirnya orang bagi. Maka perbuatan yang macam tu, walaupun pada zahirnya nampak macam halal, tetapi hakikatnya haram. Pasal dia menipu. Orang bagi juga lah. Tapi orang percaya dengan penipuan dia. Maka dia itu adalah suatu perbuatan yang haram. Maka sebab itu dalam pekerjaan, Nabi meletakkan syarat. Kerja yang terbaik itu ialah dengan usaha yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau nak minta boleh, tapi kira hak yang habis ikhtiar dah, usaha, tak boleh nak pergi juga dah. Terpaksa nak top up Ustaz, nak pinjam Ustaz, ataupun terpaksa lah nak minta hak yang zakat Ustaz. Dan jangan jadikan itu sebagai sumber. Hari ini ada orang jadikan hak zakat tu dah jadi sumber, dah 4 bulan, setiap bulan dia nak juga. Bila dah anak-anak membesar, anak-anak pun dah kaya raya, dia nak lagi dapat zakat. Tak kena lah. Sedangkan anak-anak yang patut duk pergi sara dia, anak-anak duk ramai, seorang 200 orang kan, ada 5 orang anak, jadi anak-anak dah boleh sara, jadi tak patut dah terima sumbangan-sumbangan itu. Tapi dia nak terima juga, kerana dah terbiasa terima. Maka macam tu juga termasuk dalam kategori yang tidak baik. Sedangkan Nabi SAW menyatakan setiap amalan yang diusahakan dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, dengan tangan kita, kalau niat yang baik, pekerjaan yang baik, maka setiap yang kita usahakan itu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala bukan takat dapat upah yang zahirnya, tetapi pahala itu juga dikira akan dapat. Itu keberkatan daripada pekerjaan yang kita lakukan. Sedangkan Nabi-Nabi pun berusaha. Sedangkan Nabi-Nabi pun bekerja. Walaupun Nabi-Nabi ni boleh Allah Ta'ala nak bagi rezeki tanpa usaha. Tapi sebagai manusia yang memang Nabi itu manusia, mereka juga nak dapat sesuap nasi pun kena ada ikhtiar dan usaha. Itu dia. Jadi manusia semuanya mesti bekerja. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu riwayat ada dikisahkan, ini kisah zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar yang begitu tegas mendidik rakyat dia. Memang Sayyidina Umar ni seorang yang pemerintah ataupun khalifah yang cukup adil. Dia tengok orang susah, dengan betul-betul dia bantu. Dia tak mau bertanggungjawab di akhirat besok ni. Kalau kata dia dah menerima amanah, dia tak jalankan amanah tu dengan baik. Dia usaha untuk sampaikan bantuan zakat ke, baitul mal ke, apakah, sampaikan kepada rakyat dia. Tapi ada juga orang-orang yang malas bekerja. Ada satu ketika tuan-tuan, Sayyidina Umar tengok di dalam masjid ada seorang hamba Allah, dia beramal sungguh-sungguh ni. Lepas subuh ni tak mangkit, orang lain semua mangkit, pergi kerja, pergi kebun apa segala, kawan ni duduk dalam masjid, duduk beriktikaf. Iktikaf ya. Apalah mula tu dia biar tengok adakah mungkin hari tu tak kerja kot, tak, dia tengok lagi. Lagu tu dia duduk buat hari-hari. Sampai kan satu hari mai tanya, tanya pulan tu, hari ni tak kerja ke? Ada keluarga ke tak? Dia kata ada, sebagainya. Jadi dia kata kamu kena keluar kerja. Kamu dah ada tanggungjawab, kamu dah ada amanah, kamu dah ada orang yang perlu diberikan nafkah, maka kena keluar untuk bekerja. Allah Ta'ala sendiri pun menurunkan ayat, wa qad ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimul ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala suruh kita beramal. Katakan wahai Muhammad, i'malu, beramallah kamu, bekerjalah kamu. Nanti akan diperhatikan oleh Allah. Allah Ta'ala akan jadi saksi. Rezeki yang kamu dapat tu mestilah daripada usaha, bukan main dengan cara kita meminta-minta. Sebab itu ada pula dalam satu hadis yang lain juga disebutkan tentang azab orang yang meminta-minta ni. Di hari akhirat besok ni tuan-tuan, orang yang muka tak malu ni, orang yang minta-minta ni akan diheret oleh malaikat. Dia tak berjalan dengan kaki dah, dia jalan dengan muka dia. Sebab muka tebal. Yalah orang yang nak minta ke orang ni, dia muka tebal semua. Dia buat tak tahu ya. Walaupun orang tahu dia penipu, tapi dia buat muka tebal. Maka di akhirat besok, dengan sebab ketebalan mukanya itu,
maka akan diperjalankannya di akhirat dengan mukanya. Wal'iyazubillah. So maknanya kerja itu adalah satu yang diperintahkan Allah, kan? Kita kena bekerja. Kalau orang yang jenis makan duduk saja, kena halau, suruh pergi bekerja. Kan? Tapi ada juga hak jenis orang lelaki ni. Lelaki ni memanglah dia kena kerja. Tapi ada juga dia duduk sangkut, duduk gantung dengan bini dah. Bini kerja, dia duduk di rumah. Yalah kot nak jadi suruh rumah. Tak juga. Tunggu bini balik, bawa bini masak, makan. Lepas tu dia duduk kira apa? Makan tidur, makan tidur. Yang tu pun ada juga lelaki-lelaki yang disebut sebagai dayus lah. Jenis-jenis yang itu. Yang mana mereka tidak menjalankan tanggungjawab amanah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu adalah lebih ataupun disebut sebagai qawwam, orang yang ada kekuatan, orang yang ada tanggungjawab ke atas wanita yang perlu dijalankan. Jadi jangan kita jenis orang yang duk ambil keberuntungan daripada isteri. Ada pula hak jenis pandai bercakap, dia menikah sampai 4, semua dia ambil pada isteri yang kerja. Dia relax, pergi rumah ni, pergi rumah tu. Jenis begitu pula. Ada juga tuan-tuan. So orang yang macam tu takut termasuk dalam golongan orang yang disebutkan Nabi sebagai orang yang tidak bertanggungjawab. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini untuk tempat manusia berusaha dan bekerja. Dunia ni memang tempat untuk kita bekerja. Itu ayat tadi, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Ayat ni yang dibacakan oleh Sayyidina Umar kepada seorang lelaki itu tadi yang dia malas nak bekerja. Maka Allah Ta'ala sendiri pun memerintahkan kita untuk bekerja. Kena kerja. Nak dapatkan sesuatu, nak dapatkan rezeki, kena kerja. Tak cukup dengan hanya berdoa. Doa memang kena doa. Tapi kita kena sertai doa itu dengan ikhtiar dan usaha. Baik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan dunia ini untuk tempat kita bekerja. Dan Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan tanaman. Ialah supaya manusia itu dapat hidup di dunia ini dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, hasil dari usaha dan kerja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka itu. Seperti bertanam, bertukang, berternak dan sebagainya. Maknanya proses alam ini tujuannya adalah untuk membantu manusia menjalankan tanggungjawab dia. Sebab tu manusia disuruh juga untuk tanam pokok-pokok, nak bagi elok. Allah Ta'ala bagi ilham kepada manusia untuk bercucuk tanam. Allah Ta'ala bagi ilham manusia untuk menternak binatang sampai binatang tu boleh membiak banyak. Allah Ta'ala bagi peluang kepada manusia dengan ilham-ilham untuk manusia mencari keberuntungan dengan kerja-kerja di dunia ini. Dan tujuannya apa? Untuk berbakti dan menghasilkan pahala untuk akhirat. Dengan buat apa? Sedekah. Dengan apa lagi? Zakat yang wajib. Itu semua untuk menghasilkan manfaat akhirat pula. Para Nabi dan Rasul adalah dari golongan manusia yang berusaha dan bekerja dengan tangan mereka sendiri untuk kehidupan diri mereka, keluarga dan umatnya. Nabi Adam dan isterinya Hawa, dan Nabi Idris, Nabi Nuh, Zakaria, Hud, Saleh, Ibrahim dan lain-lain adalah dari golongan manusia yang hidupnya berusaha dan bekerja untuk kehidupan mereka sehari-hari tanpa mengharap pemberian daripada sesiapa pun. Maknanya samalah semua Nabi-Nabi, sama dia punya konsep kehidupan, masing-masing bekerja untuk menghasilkan sesuatu rezeki untuk keluarga dan juga manfaat untuk umat dia. Itu dia pentingnya kita bermuamalah yang dituntut kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kesimpulan kita tengok daripada apa yang telah kita huraikan dalam pertemuan bab muamalat ini, banyak tak kita baca satu dua dulu. Tak sikit Pengertian muamalah ialah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan urusan dunia
iaitu urusan hidup manusia sehari-hari seperti berniaga, bertani, berternak, bertukang dan sebagainya. So maknanya dalam hukum fiqh dia ada bab muamalat. Ni kita baru mukadimah ni, dia duk cerita panjang-panjang ni untuk kita nak faham. Nanti apabila kita huraikan satu tajuk yang berkaitan muamalah, ialah sesuatu yang merangkumi semua yang berkaitan dengan manusia bermuamalah maksudnya beramal ataupun bekerja, yang berkaitan dengan pekerjaan lah, sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu manfaat kepada manusia itu sendiri dalam bentuk perniagaan, dalam bentuk perkhidmatan, dalam bentuk usaha, dalam bentuk sewaan. Itu semua dia termasuk dalam rangkuman kegiatan urusan dunia. Apa saja yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang ada hubungan sesama manusia yang lain, maka adalah di situ hukum syarak yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hukum bab muamalah ni dia terlalu luas. Dia punya perbahasan dia, dan dia bersifat terbuka. Bersifat terbuka mengikut keadaan-keadaan semasa. Dan Allah Ta'ala meletakkan formula dalam urusan muamalah ini. Yang pertama, jangan ada kezaliman. Jangan ada zalim kepada kedua-dua belah pihak, sama ada orang yang beri manfaat ataupun mengambil manfaat. Yang kedua, jangan ada penipuan. Zalim satu. Yang kedua, jangan ada penipuan di dalam urusan-urusan tersebut. Itu yang benda-benda yang perlu diberi penekanan. Sebab tu kalau kita tengok proses kehidupan kita ni tuan-tuan, dalam bab muamalah ni terlalu advance. Sampai mengaji hari ni pun di universiti pun dia terpaksa ikut peredaran masa. Dan dalam bab muamalah ni pun dia kena ada satu kepakaran. Sebab dia melibatkan duit ringgit. Transaksi yang berbeza hari ni daripada mata wang yang digunakan zaman Rasulullah, emas, perak, tapi dah berkembang kepada wang kertas yang hanya menggunakan nilai. Lah ni pun ada pula satu lagi bentuk perniagaan pula tuan-tuan. Perniagaan nama perniagaan emas. Tapi perniagaan bukan fizikal emas. Emas yang hanya diurus niagakan atas nilai saja. Tapi bukan fizikal. Itu macam mana hukum dia? Macam bank-bank pun dah guna dah. Maybank dah. Maybank dah gold eye. Gold eye itu maknanya satu perniagaan yang hanya menggunakan nilai emas tapi bukan emas. Fizikal kat mana? Dia buh dalam bond sama macam duit kertas kok. Di bank ada. Dia hanya di bank tu adalah nilai tertentu dan dia perdagangkan nilai itu. Jadi orang ni nak beli emas fizikal tak ada, tapi dia guna hanya pada nilai itu. Macam mana hukum? Hukum macam mana? Itu kena tanya pakar-pakar dia lah. Jadi kalau dah Maybank dah guna tu maknanya adalah penasihat syariah yang mengatakan harus. Tapi dalam fatwa kita tak ada lagi lah. Tu hak di Penang ni hak yang sebab bila dia merujuk biasanya hak bab zakat tu ada lah. Kalau bab bank tu tak ada lagi. Sebab bank dia ada dia punya security dia dan dia ada dia punya penasihat syariah sendiri. Yang ada di bank negara. Jadi kalau sana dah lulus maka dia terima je lah sebab dia ada kepakaran di situ. Bab-bab hak fatwa-fatwa ni pula lebih kepada bab-bab fardu ain dan bab-bab yang berkaitan dengan ibadat pernikahan. Sebab yang tu memang orang kata fik dalam hukum hakam. Manakala bab muamalat ni dia perlu kepada pakar kerana dia ada perubahan setiap masa. Dan mata wang ni pun berbeza-beza dan berbagai-bagai. Baik, itu sikit sebanyak yang kita dapat faham. Walaupun mukaddimahnya agak panjang, didatangkan dengan hadis-hadis ayat-ayat Quran menceritakan tentang manfaat dan kelebihan serta keperluan untuk kita bermuamalah sesama kita, khususnya untuk mencari rezeki yang halal. Maka fahamlah bahawasanya muamalah itu adalah satu perkara ataupun satu bidang dalam bab hukum syarah yang merangkumi segala hukum yang berkaitan dengan pekerjaan manusia. Baik, takat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pula nanti tuan-tuan. Pengertian yang kedua dan seterusnya. Ada lebih kurang dalam 17 perkara ataupun kesimpulan yang dicatatkan oleh
pengarang kitab kita ini. Sebelum kita masuk bab munakahat pula pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah. Kitab ni dia taklah bincang lebih lanjut dalam bab hukum-hukum, cuma dia lebih kepada penerangan supaya kita faham apakah maqasid, maksud ataupun hikmah pada syariat-syariat yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, sekadar itu dulu, wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina 'ala siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'malana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu